Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pada siri yang ke-267 daripada pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim, kita telah tiba pada riwayat 4824 yang mana menceritakan bagaimana cara Nabi mengambil bai'ah selepas daripada pembukaan kota Mekah. Maka selepas daripada pembukaan kota Mekah, Nabi hanya mengambil bai'ah alal Islam, untuk Islam, wal jihad, berjuang, wal khair, dan melakukan kebaikan. Dan Nabi SAW ada bersabda, la hijrata ba'dal fatah, tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Wa bayani makna, lalu apakah maksud tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah? Maka kita akan baca dalam bab ini 4824. Baca sanad dia. Maka sahabat Nabi SAW, sebentar, kami adik tu. Maka sahabat Nabi SAW, Mujashid bin Mas'ud As-Sulami radhiyallahu anhu berkata, ataitun Nabi, aku telah datang kepada Nabi SAW. Nanti dalam riwayat yang lain dia datang dengan saudaranya. Aku telah datang kepada Nabi SAW, ubayyuhu, ingin berbai'ah kepada Nabi alal hijrah, untuk hijrah. Maka Nabi SAW pun bersabda, sebab sebelum pembukaan kota Mekah, Nabi mengambil bai'ah untuk berhijrah, kecuali daripada hamba. Maka Nabi tidak ambil bai'ah daripada seorang hamba. Maka sabda Nabi SAW, innal hijrah, sesungguhnya hijrah, qad madat, telah berakhir, li ahliha, untuk orang-orang yang telah melakukannya. Apakah maksud qad madat min ahliha? Kejap lagi kita baca. Walakin, akan tetapi, Nabi ambil bai'ah untuk apa? Alal Islam, untuk Islam. Seseorang itu akan menjadi Islam yang baik. Wal jihad, untuk berjuang pada jalan Allah. Wal khair, dan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, pada baris yang kedua daripada muka surat ini, qala ashabuna, berkata para ulama mazhab Syafi'i dan selainnya daripada kalangan para ulama, al-hijratu min daril harbi ila daril Islam, berhijrah daripada tempat yang daripada darul harb, tempat yang memusuhi Islam, kepada tempat di mana boleh mengamalkan Islam. Baqiyatun, adalah berkekalan sehingga hari kiamat. Dan mereka mentakwilkan, menafsirkan hadis ini dengan dua pendapat. Ahaduhuma, yang pertama, maksud daripada la hijrata ba'dal fatah, tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah, adalah min Makkah, daripada Mekah sahaja. Sebab Mekah bukan lagi darul harb, Mekah bukan lagi tempat yang memusuhi Islam. Sebaliknya, Mekah adalah tempat yang telah menjadi milik orang Islam. Itu pendapat yang pertama. Wathani wa huwal asah, pendapat yang kedua yang lebih kuat adalah annal hijratal fadilah, bahawa hijrah yang mempunyai kelebihan yang besar, al-muhimmah, yang penting, al-matlubah, yang dituntut, ianya telah berakhir. Iaitu ketika Nabi SAW nak berhijrah, meninggalkan Mekah ke Madinah, itu adalah hijrah yang dituntut. Hijrah untuk agama, hijrah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga orang yang melakukannya dipanggil muhajirin. Maka itu dah tak ada. Sebab Islam telah berada di pelbagai tempat dan Islam telah kuat berbanding dengan permulaan Islam. Jelas ke jelas? 4825, baca sanad dia. Maka daripada sahabat Nabi Mujashid bin Mas'ud As-Sulami radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, ji'tu bi akhi,
Dalam riwayat ini ada penambahan yang tak ada dalam riwayat sebelum ini. Beliau berkata, aku datang bersama dengan saudaraku. Siapakah nama saudaranya? Abu Ma'bad, untuk bertemu Nabi SAW ba'dal fatah, selepas daripada pembukaan kota Mekah. Maka pembukaan kota Mekah berlaku pada Ramadan tahun yang ke-8 Hijrah. Fakultu, maka Mujasyid berkata, wahai Rasulullah, bai'hu, ambillah bai'ah daripada Abu Ma'bad alal hijrah, untuk beliau berhijrah ke Madinah. Maka baginda pun bersabda, maratil hijratu bi ahliha, telah berakhirnya hijrah yang dituntut bi ahliha, yang telah dilakukan oleh orang-orangnya. Para sahabat muhajirin dah buat, maka hijrah yang macam tu dah tak ada. Sebab itu sabda Nabi SAW, aku tidak lagi ambil bai'ah untuk berhijrah. Qultu, maka aku pun bertanya, kata Mujasyid, fa bi ayyi syai'in tubayyi'u, maka untuk apa lagi tuan boleh ambil bai'ah daripadanya? Maka baginda bersabda, untuk 3 perkara. Aku ambil bai'ah daripadanya alal Islam, untuk dia menjaga agama Islam, wal jihad, berjuang pada jalan Allah, wal khair, dan melakukan kebaikan. Qala Abu Uthman, Abu Uthman telah berkata, lalu aku telah bertemu dengan Abu Ma'bad, fa akhbartuhu, dan aku tanya kepadanya tentang kata-kata Mujasyid. Maka Abu Ma'bad berkata, sadaqah, Mujasyid telah berkata benar, yang Nabi SAW tidak lagi ambil bai'ah untuk berhijrah. Terima kasih banyak-banyak Hasman, moga Allah balas dengan sebaik kebaikan. Ahlan-ahlan cats lover, waalaikumsalam kepada semua yang memberi salam dan sebagainya. Sebenarnya saya sedang dengan para pelajar Hidayatul Muttaqin untuk pengajian kitab hadis Sahih Muslim. Cuma taklah detail, hanya baca hadis dan terjemahan, sebab ianya adalah silibus yang perlu dihabiskan segera. Terus kita dah sampai riwayat mana? 4826. Yang ini kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bihi la qala hadatsanahu Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Muhammad bin Fadail an Asim bi hadzal isnad qala falaqitu akhahu faqala sadaqa Mujasyid wa lam yadhkur Aba Ma'bad. 4827 baca sanad dia. Maka Nabi SAW telah bersabda pada hari pembukaan kota Mekah, la hijrah, tidak ada lagi hijrah. Bukanlah maksud langsung tak ada hijrah. Maksudnya adalah hijrah yang dituntut, hijrah yang ditekankan, bahkan diwajibkan sebelum pembukaan kota Mekah. Maka hijrah itu tidak ada lagi sebab Mekah telah dibuka, Islam telah menjadi kuat. Tidak ada lagi hijrah yang dituntut untuk meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain. Walakin, tetapi masih berkekalan, jihadun, untuk berjuang, waniyatun, dan untuk sentiasa berhijrah, untuk melakukan niat yang baik. Niat yang baik masih ada. Wa idastunfirtum, walaupun tidak ada lagi hijrah, namun sekiranya kamu diminta untuk keluar berjuang, fanfiru, maka hendaklah kamu lakukannya. Maka kalaulah ada musuh menyerang, dan kalaulah ada musuh datang, dan kita diminta untuk berjuang, untuk sama-sama pertahankan, maka sabda Nabi SAW, wa idastunfirtum, apabila kamu diminta untuk berjihad, berjuang, fanfiru, maka lakukanlah. 4828 yang ini sekadar sanad dan rantaian perawi, ini kita tidak terjemahkan. Wabihi qala wa hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Abu Quraib bin qala hadatsana Waqi' an Sufyan tahwil. Wabihi qala wa hadatsana Ishaq wa ibn Rafi' an Yahya bin Adam qala hadatsana Mufaddal ya'ni bin Muhalhal tahwil. Wabihi qala wa hadatsana Abd bin Humayd qala akhbarana Ubaidullah bin Musa an Israil kullum an Mansur bi hadzal isnadi misla. 4829 baca sanad dia. Daripada Aisyah radhiyallahu taala beliau telah berkata, Su'ilah Rasulullah SAW anil hijrah. Baginda Nabi SAW telah ditanya berkenaan tentang hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Maka sabda Nabi, la hijrah, tidak ada lagi hijrah yang dituntut. Yang maksudnya hijrah meninggalkan Mekah, hijrah meninggalkan sesuatu tempat untuk berpindah ke tempat yang lain. Tidak adalah hijrah seperti itu selepas pembukaan kota Mekah. Namun berhijrah untuk meninggalkan maksiat kepada kebaikan, untuk berhijrah menjadi lebih baik, ataupun berhijrah untuk sesuatu keadaan yang lebih baik, itu masih ada. Cumanya berhijrah daripada Mekah ataupun berhijrah yang sangat-sangat dituntut pada awal Islam, itu dah tak ada selepas pembukaan kota Mekah. Walakin jihadun waniyah,
namun masih berbaki untuk berjuang dan juga berniat-niat yang baik. Wa idza stunfirtum, dan apabila kamu diminta untuk keluar berjuang, fanfiru, maka lakukanlah. 4830 baca sanad dia. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala telah berkata, sesungguhnya seorang Arab Badui. Arab Badui ni maksudnya Arab yang tinggal di padang pasir. Dia tidak ada kampung, dia tidak ada rumah, mereka hanya tinggal pada kemah. Maka Arab Badui. Dan mereka terkenal dengan sifat yang kasar, namun hati mereka baik. Dan para sahabat suka bila Arab Badui datang, sebab mereka bertanya soalan yang para sahabat malu dan kadang-kadang tak terfikir untuk bertanya kepada Nabi. Maka seorang Arab Badui telah bertanya kepada Nabi SAW anil hijrah, berkenaan tentang hijrah. Maka dalam hadis ni Nabi SAW tak terima hijrah daripadanya. Sebab ini bukan perkara yang mudah. Dan bila seseorang itu dah berhijrah, dia haram, kita dah baca sebelum ini, haram untuk dia kembali ke tempat yang mana dia tinggalkan untuk berhijrah. Dah tak boleh. Terutamanya pada zaman Nabi SAW. Maka bila seorang Arabi ni bertanya untuk berhijrah, maka Nabi berkata, waihak. Waihak ini terjemah biasanya celaka. Namun itu bukanlah yang dimaksudkan bila dalam penggunaan bahasa Arab. Maka Nabi kata, tidak boleh. Inna sya'nal hijrah la syadid. Sesungguhnya urusan hijrah itu adalah sangat-sangat sukar. Fahallaka min ibil. Nabi tanya, adakah kamu mempunyai unta? Maka dia berkata, ya. Maka Nabi bersabda, fahal tu'ti sadaqataha. Adakah kamu membayar zakat unta? Beliau pun berkata, ya. Maka baginda bersabda, fa'mal. Maka beramallah kamu min wara'il bihar. Bihar di sini bermaksud adalah kampung dia, adalah negeri dia. Maka sabda Nabi SAW, maka beramallah kamu daripada sebalik kampung kamu. Fa innallaha, sesungguhnya Allah, lan yatiraka, tidak akan mengurangkan pahala daripada amalan kamu sedikit pun. Maka Nabi SAW tidak menerima hijrah. Sebab ada orang yang Nabi SAW tahu tak mampu untuk melakukan hijrah. Sebab hijrah adalah satu pengorbanan yang besar. Sebab itu kata Imam Nawawi pada baris yang ketiga daripada bawah, maksud lan yatiraka min amalika syai'an, maksudnya apa? Lan yanqusaka min thawabi a'malika syai'a. Allah tidak akan mengurangkan pahala kamu sedikit pun, haitsu kunta, di mana pun kamu berada. Kata Imam Nawawi, wal muradu bil bihari huna, maksud daripada bihar di sini bukan laut, sebaliknya adalah al-qura, adalah perkampungan. Wal arabu tusammal qura, dan orang Arab menamakan apa kampung-kampung dengan panggilan bihar, panggilan laut. Maka maksud daripada hadis ini adalah pada baris yang kedua daripada bawah, wal muradu bil hijratil lati sa'ala anha hadzal a'rabi, maksud daripada hijrah yang orang Arabi ni minta kepada Nabi adalah mulazamatul Madinah, dia nak pindah duduk dekat Madinah untuk bersama dengan Nabi. Wa taraka ahlah, dia nak tinggalkan isteri anak keluarganya dan nak tinggalkan negeri dia. Fakhafa alaihin Nabi, maka Nabi SAW risau, alla yaqwi laha, bahawa dia tak mampu untuk melakukannya, wala yaqumu bihuquqiha, dan dia tak akan mampu menunaikan hak dan tanggungjawab hijrah tersebut, dan dia akan kembali semula ke negeri dia. Maka Nabi pun pada waktu itu bersabda, jangan, maka baliklah ke tempat kamu, kamu pun tunaikan tanggungjawab kamu daripada zakat unta dan sebagainya, dan beramallah daripada kampung kamu sahaja, itu mencukupi. Daripada sini kita nampak betapa penyayangnya Nabi. Nabi SAW tidak membenarkan sesuatu amalan yang seseorang itu tak mampu untuk melakukan dia. Dan inilah sifat yang sepatutnya ada pada seorang guru, seorang pembimbing, seorang syekh, seorang ni, yang mana dia tidak menghukum semua orang sama. Dia tidak memberikan amalan yang sama kepada semua. Amalan yang fardu tu kena buat. Tetapi yang selain daripada itu, dia akan melihat yang bersesuaian untuk setiap orang. 4831 baca. Hadis ni lebih kurang sama dengan riwayat sebelum ini. Terus. Sesungguhnya Allah tidak akan mengurangkan daripada amalan kamu sedikit pun, walaupun kamu tak berhijrah.
Dan Nabi SAW pun bersabda, Nabi tanya kepadanya tentang unta dia. Fahal tahtalibuha, adakah kamu ada memerah susu unta kamu? Yauma wirdiha, pada hari di mana giliran unta kamu minum air. Orang dulu sebab tempat untuk air tak banyak. Tempat untuk air tidak banyak. Tempat untuk air tidak banyak. Maka mereka ada giliran-giliran bila unta mereka nak minum. Maka sabda Nabi, bila giliran unta kamu minum air, maka adakah kamu perah susunya? Maka dia pun kata ya. Sekadar pertanyaan daripada Nabi SAW. Adakah dia menjaga hak-hak pada untanya? Adakah dia tidak menzalimi untanya? Dan dia berkata ya. Maka Nabi SAW pun bersabda, beramallah daripada mana kamu berada, Allah tidak akan mengurangkan pahala kamu dan Nabi tidak terima hijrah dia. Hadis-hadis yang seterusnya ada beberapa hadis nak menceritakan bagaimana cara Nabi mengambil bai'ah daripada wanita. Kalaulah lelaki, maka Nabi akan pegang tangan mereka. Tetapi wanita Nabi tidak sentuh tangan dan Nabi SAW akan berbai'ah dengan mulut. Dan itulah sepatutnya. Walaupun ada sebahagian pandangan daripada yang terpencil daripada para ulama bahawa boleh memegang wanita untuk keadaan-keadaan yang tertentu, namun majoriti menyebut patut ditinggalkan, patut untuk tak dilakukan, nak mengelakkan daripada fitnah dan salah faham. Dan kita belajar daripada Nabi SAW, Nabi bila berbai'ah dengan wanita, kata Aisyah, Nabi tak pernah sentuh tangan mereka hanya dengan kalam, hanya dengan lisan, hanya dengan percakapan. Maka sebab itu, elakkan daripada mengambil bai'ah daripada wanita dengan memegang tangan. 4832 baca sanad dia. Maka daripada Aisyah radhiyallahu taala anha zaujan Nabi isteri Nabi SAW telah berkata, kanal mukminat adalah wanita-wanita beriman, idza hajarna, apabila mereka datang kepada Nabi SAW, yumtahanna, mereka perlu diuji. Kenapa mereka hijrah? Ini adalah kerana perintah Allah. Firman Allah di dalam surah Al-Mumtahanah juz yang ke-28 pada ayat yang ke-12, tapi ujian mereka bukanlah susah, bukanlah maksud ada ujian bertulis. Nabi perlu bertanya kepada mereka kenapa mereka berhijrah. Maka firman Allah, ya ayyuhan nabi, wahai Nabi SAW, idza ja'akal mu'minat, apabila datang kepada kamu wanita-wanita beriman, yubay'anaka, ingin berbai'ah kepada kamu, ala, di atas, alla yusyrikna billahi syai'a, bahawa mereka tidak akan mensyirikkan Allah dengan sesuatu, wala yasrikna, mereka tidak akan mencuri, wala yaznin, mereka tidak akan berzina. Maka ada beberapa yang mereka perlu untuk membuat pengakuan. Kalaulah mereka pada waktu itu buat pengakuan-pengakuan yang ada dalam suratul Mumtahanah ayat yang ke-12, maka Nabi SAW menerima bai'ah mereka. Sampailah ke hujung ayat. Qalat Aisyah, berkata Aisyah, faman aqarra bihadhihi minal mu'minat, barang siapa yang berikrar, bersetuju daripada kalangan wanita-wanita beriman tentang perkara-perkara yang Allah suruh mereka untuk berjanji daripada suratul Mumtahanah ayat yang ke-12, maka faqad aqarra bil mihnah, maka dia telah berjanji untuk untuk bersabar dalam ujian ini. Maka dia lulus ujian tersebut. Wa kana Rasulullah, dan adalah Nabi SAW, idza aqrarna, apabila para wanita beriman ini mereka berikrar, mereka berbai'ah kepada Nabi dengan kata-kata mereka, qala lahunna Rasulullah, Nabi akan bersabda kepada mereka, intalikna, pergilah kamu, faqad bay'atukunna, maka sesungguhnya aku telah menerima bai'ah kamu. Wala, kata Aisyah, sama sekali tidak, demi Allah, ma massat yadu Rasulillah, Nabi tidak pernah menyentuh tangan Nabi SAW, yada mra'atin qattu, tangan mana-mana wanita yang bukan mahram sekalipun, ghaira, kecuali Nabi SAW berbai'ah kepada mereka bil kalam, dengan kata-kata. Maka sebab itu kalau benar-benar mengikut sunnah Nabi, seseorang guru ataupun syekh ataupun sesiapa, dia tidak akan berbai'ah daripada wanita dengan menyentuh mereka. Sebab Nabi SAW pun berbai'ah dengan kata-kata sahaja. Qalat Aisyah, berkata, mana tadi? Mana? Betul, qalat Aisyah.
Qalat Aisyah, berkata Aisyah, wallahi demi Allah, ma akhadha Rasulullah, Nabi SAW tidak pernah mengambil daripada para wanita qatu sesuatu apa pun kecuali dengan perkara yang Allah perintahkan baginda untuk melakukannya, iaitu apa yang ada di dalam suratul Muntahanah ayat yang ke-12. Allah yasyrikna billahi syai'a, mereka berjanji tak akan mensyirikkan Allah. Wala yasrikna, mereka berjanji tidak akan mencuri. Wala yaznin, berzina. Wala yaqtulna auladahunna, tidak akan membunuh anak-anak mereka. Wala ya'tina bibutan, tidak akan memfitnah sesiapa. Wala ya'sinaka fi ma'ruf, dan mereka tidak akan menderhaka pada perkara-perkara baik yang Allah telah tetapkan. Kata Aisyah, wa ma massat kaf Rasulillah, dan tidak pernah tapak tangan Nabi SAW menyentuh kaf imra'atin qattu, tapak tangan mana-mana wanita sekalipun. Wa kana yaqulu lahunna idza akhadha 'alaihinna, dan adalah Nabi SAW akan bersabda kepada para wanita apabila baginda mengambil bai'ah daripada mereka, qad bay'atukunna, aku telah menerima bai'ah daripada kamu, kalama, secara lisan, tanpa ada pegang tapak tangan dan sebagainya. 4833 baca. Daripada Urwah bin Zubair rahimahullah, sesungguhnya Aisyah radhiyallahu taala telah memberitahu kepada beliau an bai'atin nisa, tentang cara para wanita berbai'ah kepada Nabi. Kalau lelaki, Nabi akan pegang tangan mereka satu persatu. Ma massa Rasulullah, Nabi SAW tidak pernah menyentuh biyadi mura'atin, dengan tangan wanita, qattu sekalipun, illa kecuali an ya'khudha 'alaiha, Nabi mengambil bai'ah kepada mereka secara lisan. Fa idza akhadha 'alaiha, maka apabila Nabi SAW mengambil bai'ah kepada mereka, 'alaiha ay 'alal bai'ah, fa'atathu, dan mereka pun memberi janji kepada Nabi. Mereka pun kata, kami tidak akan mensyirikkan Allah, kami tak akan buat sekian-sekian. Bila mereka beri perjanjian tersebut kepada Nabi, qala, baginda bersabda, izhabi, pergilah kamu, faqad bay'atuki, maka sesungguhnya aku telah berbai'ah kepada kamu. Dan inilah caranya, inilah sunnahnya, inilah sepatutnya yang diambil oleh para guru dan para ulama. Sebab kadang-kala ada perbuatan terpencil di mana para guru berbai'ah dengan memegang tangan wanita dan sebagainya. Itu bukanlah cara Nabi SAW. 4834 berkenaan tentang bai'ah Nabi SAW adalah untuk mendengar dan mentaati perintah Nabi, namun Nabi selalu suruh para sahabat untuk tambah fi mastata'a, pada apa yang para sahabat mampu. Kata Imam Nawawi rahimahullah pada baris yang kedua daripada bawah, pada baris yang kedua daripada bawah, wa hadza min kamali syafqatih, ini menunjukkan betapa pengasihnya Nabi SAW kepada para sahabat baginda, dan betapa cintanya pada Nabi kepada umat baginda. Yulakinuhum, Nabi akan meminta para sahabat ketika berbai'ah untuk menambah fi mastata'tu, pada perkara yang aku mampu, supaya mereka tidak termasuk di dalam golongan yang berbai'ah, memberi janji taat setia pada perkara yang mereka tak mampu. Maka inilah dia penyayangnya Nabi, dan inilah kita. Kalaulah seseorang itu dia nak memberi amalan ataupun dia nak membimbing seseorang itu kepada kebaikan, berilah nasihat, berilah sesuatu yang peringkat demi peringkat seseorang itu boleh berubah mengikut kemampuan dia. Sebab tak semua orang boleh buat semua benda sebagaimana yang kita boleh buat. Maka peringkat demi peringkat, ini menunjukkan hikmahnya dakwah Nabi SAW. 4834 baca. Maka berkata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berkata Abdullah bin Umar, kunna nubai', kami melakukan bai'ah kepada Nabi SAW ala sam'i, bahawa kami akan mendengar wa ta'ah, dan mentaati Nabi SAW, mendengar dan taat. Maka ini yang kita ulang-ulang daripada beberapa hari ini. Nabi SAW banyak berpesan untuk mendengar dan taat.
hatta kepada para pemimpin dan nak mengelakkan daripada berlakunya perpecahan dan kerosakan. Yaqulu lana, dan Nabi akan menambah untuk kami waktu berbai'ah, fi mastata'ta, katakanlah pada perkara yang kamu mampu. Jangan umum, nanti ada benda yang kamu tak mampu buat, maka seolah-olah kamu melanggar perjanjian. Fi mastata'ta, pada perkara yang kamu mampu. 4835 nak menerangkan berkenaan tentang sinil bulugh, berapakah usia yang seseorang itu dikira dah baligh. Kalaulah dia mimpi baligh, tapi kalaulah seseorang tu tak mimpi, maka pada usia berapakah yang dikira baligh? Maka dalam hadis ini menyebut pada usia 15 tahun. 4835 baca. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, aradani Rasulullah, Nabi SAW telah memeriksa daku pada peperangan Uhud, fil qital, pada peperangan Uhud, wa ana banu arba'a asyrata sanah, ketika itu usiaku adalah 14 tahun. Falam yujizni, maka Nabi tidak membenarkan aku untuk turut serta. Wa aradani, dan Nabi telah memeriksa daku pada peperangan Khandaq, wa ana banu khamsa asyrata sanah, pada usiaku 15 tahun. Fa ajazani, maka Nabi telah mengizinkan aku untuk turut serta. Maka daripada hadis ini yang pertama kita boleh belajar tentang usia 15 tahun seseorang itu dikira sebagai dewasa. Dan daripada sini juga kita belajar, kata Imam Nawawi pada baris yang keempat, kata Imam Nawawi, wa fihi dalilun ala annal khandaq kanat sanah arba'ah minal hijrah. Hadis Abdullah bin Umar ini menjadi dalil bahawa peperangan Khandaq berlaku pada tahun yang keempat hijrah. Sebab majoriti para ulama sirah menyebut tahun yang kelima hijrah. Wahuwa sahih, dan Imam Nawawi memilih bahawa perang Khandaq berlaku pada tahun yang keempat hijrah berdasarkan hadis Abdullah bin Umar. Wa qala jama'atun min ahli siyari wat tawarikh, para ulama sirah berkata, kanat sanah khams, bahawa peperangan Khandaq berlaku pada tahun yang kelima hijrah. Qala Nafi' faqadimtu ala Umar bin Abdul Aziz, kata Nafi', aku telah pergi menemui Umar bin Abdul Aziz, khalifah ketika itu, wa huwa yawma idzin khalifah, fa haddathtu hadzal hadis, lalu aku menyampaikan kepada beliau hadis ini. Faqala, maka Umar bin Abdul Aziz berkata, inna hadzal hadda, sesungguhnya ini menjadi batasan umur, bainas saghiri wal kabir, yang membezakan di antara kanak-kanak dan orang dewasa, usia 15 tahun. Fakataba ila ummali, maka Umar bin Abdul Aziz telah menulis surat kepada para gubernur dia, an yafridu, bahawa hendaklah mereka menetapkan bayaran allowance, liman kana, bagi orang yang usianya mencecah 15 tahun, wa man kana duna dhalik, dan barang siapa yang bawah 15 tahun, faj'aluhu, maka perbelanjaan mereka fil iyal adalah pada keluarga yang mendapat allowance. Dulu bahawa setiap orang akan mendapat allowance daripada Baitul Mal, terutamanya mereka yang susah. Namun sebelum itu Umar bin Abdul Aziz hanya beri kepada yang dianggap dewasa. Tapi bila dia dengar hadis ini, dia pun faham usia 15 tahun dah dikira sebagai baligh dan dewasa oleh Nabi SAW. Jelas ke jelas? 4836 yang ni kita tidak terjemahkan sebab riwayat yang lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Abdullah bin Idris wa Abdul Rahim ibn Sulaiman at-Tahwil. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Muhammad al-Musanna qala hadatsana Abdul Wahhab yani Thaqafi jami'a an Ubaidillah bi hadzal isnad ghaira anna fi hadithihim wa ana ibn 14 fastasgharani. Maka bila usia Abdullah bin Umar 14 tahun pada peperangan Uhud, maka Nabi menganggap dia masih kecil. Maka Nabi tak izinkan untuk dia ikut dalam peperangan tersebut. Terus baca riwayat seterusnya. Maka ada beberapa hadis, lebih kurang 4 hadis yang Imam Muslim bawakan berkenaan tentang an-nahyi, larangan daripada membawa bermusafir bersama Al-Quran, mushaf Al-Quran, ila ardul kuffar, terutamanya ke tempat-tempat musuh. Ke tempat-tempat musuh, maka Nabi larang daripada membawa Al-Quran. Kenapa? Ada syarat dia. Idza khifa wuqu'uhu biaidihim, jika khawatir Al-Quran akan dirampas oleh mereka. Kalaulah kita rasa nanti kalau kita bawa Al-Quran mereka rampas Al-Quran, maka Nabi larang daripada membawa Al-Quran. Tapi zaman kita dah tak ada masalah sebab Al-Quran dah ada pada handphone. Al-Quran pun
dah diterima dan difahami oleh masyarakat-masyarakat yang bukan Islam, maka zaman kita tak ada kecualilah tempat yang benar-benar tidak suka kepada Islam. Maka tak digalakkan untuk membawa mushaf Al-Quran supaya Al-Quran tersebut tak diambil oleh musuh-musuh Islam dan mereka tidak beradab dengan Al-Quran tersebut. 4837 baca sanad dia. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, daripada sini juga kita belajar hukum. Kalaulah kita tahu seseorang itu dia membeli Al-Quran untuk menghina Al-Quran, maka sebagai penjual tak boleh untuk menjual. Kalaulah kita benar-benar yakin dan tahu. Sebab Nabi larang daripada Al-Quran tidak dihormati. Nabi SAW telah melarang an yusafira bil Quran, daripada membawa bermusafir akan Al-Quran ila ardil adu, ke bumi di mana musuh Islam berada. 4838 baca sanad dia. Kenapa Nabi larang? Maka hadis ini terangkan. Terus. Maka Nabi SAW telah melarang an yusafira, untuk bermusafir bil Quran, membawa Al-Quran ila ardil adu, ke tempat musuh. Makhafata, Nabi larang kenapa? Makhafata, kena khawatir dan risau ayyana lahul adu, musuh akan mengambil Al-Quran tersebut. Kalau dia baca tak apa, takut nanti dia akan tidak menghormati Al-Quran tersebut. Terus 4839. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi SAW telah bersabda, la tusafiru bil Quran, janganlah kamu bermusafir dengan membawa Al-Quran. Fa inni, kerana sesungguhnya aku. Nabi terangkan kenapa Nabi larang daripada membawa Al-Quran. La amanu, aku tidak berasa aman. Ayyana lahul adu, bahawa musuh akan mengambil Al-Quran tersebut. Qala Ayyub, maka Ayyub berkata, faqadna lahul adu, maka sesungguhnya apabila musuh mengambil Al-Quran, wa khasamukum bih, dan mereka akan bergaduh, bertengkar dengan kamu dengan sebab Al-Quran. Kenapa musuh bertengkar dengan kita? Kerana mereka akan berlaku biadab ataupun tidak menghormati Al-Quran. Tapi kalaulah diambil untuk dibaca, maka tidak ada masalah. Lagi-lagi kalaulah yang ada terjemahan yang bersesuaian dengan pemahaman mereka. Dan banyak orang yang masuk Islam hanya dengan membaca terjemahan Al-Quran sebagai satu mukjizat kebenaran Nabi SAW. 4840, yang ini kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wabi ilayhi qala hadatsani Zuhair bin Harbin qala hadatsana Ismailu yang ibn Ulayyah tahwil. Wabi ilayhi qala hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan wa Thaqafi kulluhum an Ayyub tahwil. Wabi ilayhi qala hadatsana Ibnu Rafi' qala hadatsana Ibnu Abi Fudayk qala akhbarana Ad-Dhahhak yang ibn Utsman جميعا النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن علية والثقفي فإني أخاف, وفي حديث سفيان وحديث الضحاك بن عثمان مخافة أن يناله العدو, risau kerana musuh akan merampas dan mengambil Quran tersebut, sebab itu Nabi larang. Bab yang seterusnya berkenaan tentang al-musabaqah bainal khail, berlumba kuda. Adakah boleh berlumba kuda? Maka pada zaman Nabi, pada sahabat ada berlumba kuda. Wa tadmiriha, dan pada sahabat ada mengkuruskan kuda supaya laju. Sebab kalaulah kuda tu gemuk ataupun berisi, maka dia akan terkedek-kedek, perlahan. Maka sebahagian kuda, maka pada zaman Nabi cara perlumbaan ada dua kategori. Kuda yang biasa, maka jarak dia pendek. Tapi kuda yang dah tadmir, apakah tadmir? Dia dah dikuruskan, dia dah melalui proses program fitness, yang mana dia dah menjadi laju, maka jarak dia Nabi SAW jauhkan. Maka sebab itu apakah tadmir? Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pada baris yang ke-246, wa huwa an yuqallila alafaha, maka dikurangkan makanan untuk kuda tersebut, muddatan, bagi satu tempoh. Wa tudkhilu baitan kanina, dan dia dimasukkan ke dalam satu tempat yang khusus. Wa tujallal fih, dan kuda tersebut akan dipakaikan dengan pakaian supaya dia berpeluh, lita'rik, supaya dia berpeluh, supaya dia menjadi fit, dia menjadi menjadi kurus, dia menjadi sadu, menjadi laju. Wa yajufu araqaha, dan apabila telah kering dia punya peluh,
dan pada waktu itu daging dia menjadi kurus, menjadi padat, maka dia akan menjadi kuda yang laju untuk berlari. Itu dipanggil tadmir. Proses untuk menjadikan kuda berlari laju. Dia bukanlah macam kita tengok kucing-kucing zaman kita yang kat rumah. Dia pada waktu tu nak gerak kaki pun malas. Sebab dah pada waktu tu asyik makan je. Maka itu dipanggil tadmir. Proses untuk menjadikan kuda kurus supaya kuda tersebut boleh berlari dengan laju. Maka kuda yang tadmir, maka jarak dia Nabi jauhkan untuk berlumba kuda. 4841 baca sanad dia. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabaqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membuat perlumbaan kuda bil khail dengan kuda allati qad udmirat, kuda yang telah dikuruskan dan laju minal hafya, daripada tempat yang bernama Hafya. Wa kana amaduha, dan pengakhiran perlumbaan adalah tempat yang bernama Thaniyatul Wada'. Maka jauh daripada Hafya ke Thaniyatul Wada'. Wasabaqa, dan Nabi telah membuat perlumbaan di antara kuda allati lam tudmar, yang tidak kurus dan tidak berapa laju. Ada kuda biasa. Maka berapakah jarak dia? Min Thaniyah, daripada Thaniyah sampailah ke Masjid Banu Zuraik. Wa kana bin Umar, dan Abdullah bin Umar sendiri kata perawi, fi man sabaqa biha, adalah antara orang yang turut serta dalam perlumbaan kuda. Maka pada baris yang ketiga kata Imam Nawawi, apakah hukum berlumba kuda ataupun apa-apa pertandingan? Maka kata Imam Nawawi, para ulama telah berbeza pendapat adakah ianya harus ataupun sunat. Tak ada yang kata pertandingan itu haram. Maka pendapat mazhab Syafi'i menyebut ianya adalah sunat. Lagi-lagi kalau perlumbaan kuda. Wa ajma'al ulama, sebab Nabi buat begitu. Dan para ulama telah sepakat bahawa harus untuk membuat perlumbaan bi ghairi iwadin, tanpa ada hadiah, baina jami'i anwa'il khail, di antara semua jenis kuda. Sama ada kuda yang laju ataupun kuda yang lemah dan sebagainya. Kalaulah tidak ada hadiah, maka tidak ada masalah. Fa ammal musabaqah, maka adapun pertandingan, perlumbaan yang datang dengan hadiah, fajaizatun, maka ianya juga adalah boleh, bil ijma', dengan kesepakatan para ulama. Lakin yushtarat, namun disyaratkan, an yakunal iwad, bahawa hadiah tersebut minal mutasabiqain, mestilah bukan daripada duit penyertaan. Kalaulah kita nak buat pertandingan, maka hadiah tersebut boleh nak bagi hadiah, tapi bukan daripada yuran penyertaan. Tapi bagaimana kalau nak bagi hadiah daripada duit penyertaan? Maka kata para ulama, au yakunu bainahuma, boleh untuk hadiah daripada duit penyertaan, wa yakunu ma'ahuma muhallil, namun mesti ada orang yang menghalalkan. Apakah maksud orang yang menghalalkan? Mesti ada orang yang mana dia masuk dalam pertandingan tersebut tanpa bayar. Tanpa bayar. Dan dia mesti, sebab itu apakah itu muhallil? Wahuwa thalithun, dia adalah orang lain, ala farasin mukafi'in li farasihima, dan dia mestilah mempunyai kekuatan yang sama dengan peserta-peserta lain. Janganlah pada waktu itu contohnya semua orang nak masuk sesuatu pertandingan, maka dia kena bayar 100, dan duit pertandingan RM1,000 daripada yuran penyertaan, dan dibawa seseorang untuk menghalalkan pertandingan tersebut, dan dia tak payah bayar, tetapi dia tak pandai pun untuk ikut pertandingan tersebut, maka itu tak boleh. Itu tak dikira sebagai muhallil. Muhallil mestilah seseorang yang mana dia sama level dengan peserta-peserta yang lain. Wala yukhrijul muhallil min indihi syai'a, dan dia tak boleh bayar apa-apa. Sebab tak dibenarkan untuk menjadikan hadiah daripada duit penyertaan tanpa ada orang yang tak bayar turut serta. Maka itu dikira sebagai berjudi, dan itu dilarang. Sebab itu kalaulah seseorang yang benar-benar bila nak buat pertandingan, maka hadiah tersebut kalau nak ambil daripada duit penyertaan, mesti ada orang yang tak bayar, yang ada kemungkinan juga untuk menang. Dia kena masuk dalam pertandingan tersebut. Jelas ke jelas? Ke tak jelas? Terus baca hadis yang berikutnya, panjang sikit sanad dia, 4842. Baca.
Maka kata Abdullah bin Umar dalam hadis yang panjang sanadnya ini, maka beliau berkata, faji'tu sabiqah. Maka kata Abdullah bin Umar, aku pernah menang dalam perlumbaan kuda. Dan kudanya begitu laju, fataffafa bil farasul masjid. Maka kudaku telah melompat dan pada waktu itu melewati masjid. Sebab begitu laju, bila tiba dekat garisan penamat, kuda dia melewati masjid. Maka apakah maksud kuda dia melompat? Bukanlah maksudnya kuda dia melompat ke dalam masjid. Bukan maksud dia begitu. Maka maksud hadis pada penghujung daripada tajuk syarah An-Nawawi, maksudnya adalah wawasaba ilal masjid. Kuda dia melompat ke arah masjid. Wa kana jidaruhu qasira, kerana dinding masjid ketika itu adalah rendah. Wa hadza ba'da mujawazatil ghayah, dan ini adalah setelah dia melewati garisan penamat. Li'annal ghayata hiyal masjid, kerana penamat bagi perlumbaan tersebut Nabi buat adalah masjid, dan itu adalah masjid Banu Zuraik yang kita baca pada riwayat sebelum ini. Hadis-hadis berikut nak menerangkan tentang kelebihan kuda. Sebab itu sunnah untuk memiliki kuda kalaulah seseorang itu mampu menjaganya. Kenapa? Sebab Nabi SAW menyebut wa annal khaira ma'kudun, kerana sesungguhnya terdapat kebaikan binawasiha, pada dahi kuda. Apakah nawasi? Kita akan baca nanti. Nawasi bermaksud adalah bulu dan rambut yang ada pada bahagian kepala kuda. Maka ada kebaikan pada kuda, sabda Nabi SAW. Dan kuda sebenarnya mahal. Lagi-lagi kalaulah kuda daripada baka yang baik, harganya boleh sampai berbelas ataupun berpuluh juta. Sebab kuda ni bukanlah benda yang macam kuda padi, tak. Bahkan kalaulah kuda tu jenis kuda perang, maka sebahagian para ulama menyebut panah pun dia boleh elak. Sebab itu Al-Quran ada bersumpah dengan kuda perang pada firman Allah, وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا. Demi kuda yang ketika berperang, maka cara dia berlari ataupun dia berjalan dengan laju, maka Allah bersumpah dengan kuda perang. 4843 baca sanad dia. Maka hadis-hadis ini yang banyak ni nak menerangkan berkenaan tentang terdapat kebaikan pada kuda. Terus maka sabda Nabi SAW, al-khailu fi nawasihal khair, pada dahi kuda terdapat kebaikan sampai hari kiamat. Maksudnya bukan pada zaman Nabi. Sebab itu sebahagian orang yang mampu, maka mereka membela kuda. Orang yang tak faham akan berkata bahawa bela kuda ni membazir duit, tak bermanfaat. Sebenarnya dalam membela kuda adanya kebaikan, adanya manfaat. Cuma ianya bukanlah sekadar hobi, dan penjagaan kuda tidaklah murah. Terutamanya kuda yang betul-betul laju, yang betul-betul kuat, yang betul-betul daripada baka yang baik, harganya sangat-sangat mahal. 4844 baca sanad dia. Yang ni kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama, cuma dia panjang sedikit sebab rantaian perawinya banyak. Wa bi ila qala wa hadatsana Qutaibah wa ibn Ruhin an al-Laits bin Sa'd tawil wa bi ila qala wa hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Ali bin Musir wa Abdullah bin Numair tawil wa bi ila qala wa hadatsana Ibn Numair qala hadatsana Abi Tawil wa bi ila qala wa hadatsana Ubaidullah bin Sa'id qala hadatsana Yahya kullu man Ubaidillah tawil wa bi ila qala wa hadatsana Harun bin Sa'id al-Aili qala hadatsana Ibn Wahb qala hadatsana Usama kulluhum an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli hadits Malik An-Nafi'. 4885 baca sanad dia. Daripada sahabat Nabi Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, ra'aitu Rasulullah, aku telah melihat Nabi SAW yalwi, mengusap. Nabi menyentuh, Nabi mengusap nasiyata farasin, dahi kuda, bi isba'ihi, dengan jari jemari baginda yang mulia. Apakah maksud nasiyah pada baris yang pertama? Wal muradu min nasiyati huna asy-sya'rul mustarsal 'alal jabhah, rambut yang terdapat pada dahi kuda. Maka Nabi usap pada waktu itu nasiyah akan rambut yang berada pada dahi kuda dengan jari baginda. Dan baginda bersabda, al-khailu ma'qudud binawasihal khair, terdapat kebaikan pada dahi kuda sampai ke hari kiamat.
Dan apakah kebaikan tersebut? Al-ajru, pahala, wal ghanimatu, dan juga harta rampasan perang. Maka daripada hadis ini sebahagian menyebut bahawa dengan membela kuda, maka di situ pun terdapat pahala. Dan kita dah baca dalam hadis riwayat Tirmizi bagaimana orang yang membela kuda, menjaga kuda dalam keadaan niat dia adalah untuk untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, maka setiap apa yang dilakukan oleh kuda tersebut adalah ganjaran dan pahala. 4,846 yang ni kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bila qala wadatsani Zuhair bin Harb qala hadatsana Ismail bin Ibrahim Tahwil wa bila qala wadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Waqi' an Sufyan kilahuma an Yunus bi hadzal isnad mislah. 4,847 baca. Nabi SAW telah bersabda, al-khailu ma'kudun, dimasukkan ataupun diletakkan pada dahi kuda, al-khairu, kebaikan, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bukan pada zaman Nabi SAW sahaja. Maka kuda adalah sesuatu yang boleh menjadikan pemiliknya beroleh pahala. 4,848 baca sanad dia. Daripada Urwah Al-Bariki radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, Nabi SAW telah bersabda, al-khairu ma'qusun binawasil khair. Dan diletakkan kebaikan, dimasukkan kebaikan pada dahi kuda, iaitu pada rambut yang berada pada dahi kuda. Qala faqila lahu ya Rasulullah, ditanya kepada Nabi SAW, bimadzaka, kenapa itu? Qala, baginda bersabda, kebaikan yang dimaksudkan adalah al-ajru, beroleh ganjaran pahala, wal maghnamu, ataupun jika digunakan dalam peperangan perjuangan, maka beroleh harta rampasan, dan kebaikan ini adalah sampai pada hari kiamat. Pada 3 hadis berikut, kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. 4,849 hingga 51. Wa bi ilayhi qala wadatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Jarir an Husain bi hadzal isnad ghaira annahu qala Urwah bin al-Ja'd radhiyallahu anhu. 4,850. Wa bi ilayhi qala wadatsana Yahya bin Yahya wa Khalaf bin Hisham wa Abu Bakar bin Abi Syaibah jami'a an Abil Ahwas Tahwil. Wa bi ilayhi qala wadatsana Ishaq bin Ibrahim wa Ibn Abi Umar kilahuma an Sufyan jami'an an Shabib bin Gharqadah an Urwah al-Bariki radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yadhkur al-ajr wal maghnam. Wa fi hadits Sufyan sami' Urwah al-Bariki radhiyallahu anhu sami' an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4,851. Wa bihi ilayhi qala hadatsana Ubaidullah bin Mu'adz qala hadatsani Abi Tahwil. Wa bihi ilayhi qala hadatsana Ibn al-Musanna wa Ibn Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far kilahuma an Syu'bah an Abi Ishaq an al-Aizar bin Hurayth an Urwah bin al-Ja'd radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadza wa lam yadhkur al-ajru wal maghnam. 4,852 baca sanad dia. Hadis ini menerangkan bahawa antara maksud kebaikan adalah keberkatan. Adanya keberkatan pada kuda yang dipelihara dan dijaga oleh seseorang. Terus daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, qala Rasulullah, Nabi SAW telah bersabda, al-barakah, terdapat keberkatan, fi nawasil khair, pada rambut yang terletak pada dahi kuda. Sebab itu sunnah, seperti kita baca riwayat yang ke-4845, bahawa seseorang itu sunnah untuk mengusap rambut yang ada pada dahi kuda sebagaimana yang Nabi SAW lakukan. 4,853 yang ini kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala wadatsana Yahya bin Habib qala hadatsana Khalid ya'ni ibn al-Harith tahwil. Wa bi ilaihi qala wadatsani Muhammad bin al-Walid qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Abi Tayyah sami'a Anas radhiyallahu anhu yuhadditsu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimislih. Riwayat yang seterusnya 4,854 panggil Kak Safijab. Maka berkenaan tentang sifat-sifat kuda yang tak disukai oleh Nabi SAW. Maka antara sifat yang tak disukai oleh Nabi SAW pada kuda adalah bahawa pada sebahagian kaki kuda berwarna putih dan pada sebahagian yang lain tidak berwarna putih. Kita akan baca ada 3 hadis di dalam bab ini. Sifat-sifat kuda
keadaan kuda yang tak disukai oleh Nabi SAW adalah asyikal. Apakah maksud asyikal? Jom, 4854. Terus? Jom. Panggil lah. Okey, maka daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, kana Rasulullah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahu syikal, tidak menyukai syikal daripada kuda. Nabi SAW tidak menyukai syikal. Apakah maksud syikal? Maka diterangkan pada riwayat berikut 4855. Maka kenapa Nabi tidak menyukai syikal? Maka ada diterangkan oleh Imam Nawawi pada baris yang kedua 46 daripada atas. Namun apakah itu syikal? 4855, baca sanad dia. Maka diterangkan apakah itu asyikal. Beliau berkata syikal adalah ayyakunal farasu fi rijlihil yumna, bahawa terdapat pada kaki kuda keputihan. Wa fi yadihil yusra, kaki maksudnya pada bahagian belakang. Pada bahagian belakang terdapat keputihan. Wa fi yadihil yusra, pada kaki depan kiri terdapat keputihan. Au yadihil yumna, ataupun terdapat keputihan pada kaki depan kanan dan kaki belakang kiri. Maksudnya berselang-seli. Kalaulah kanan depan, kiri belakang putih. Ataupun kalaulah kiri depan, kanan belakang putih. Maksudnya dia berselang-selang. Maka Nabi SAW tidak suka sifat yang begitu pada kuda. 4856, yang ini kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muhammad yakni ibn Ja'far Tawil. Wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Musanna qala hadatsani Wahb bin Jarir jami'a an Syu'bah an Abdullah bin Yazid an-Nakhai an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli hadits Waqi'. Wa fi riwayat Wahb an Abdullah bin Yazid wa lam yadhkur an-Nakhai. Riwayat yang seterusnya berkenaan tentang kelebihan al-jihad, berjuang, wal khuruj, dan keluar pada jalan Allah. Al-jihad tak semestilah terjemahnya perang. Sebab perkataan jahada bermaksud bersusah payah, melakukan pengorbanan. Dan terlalu banyak ayat-ayat yang menyebut perkataan jihad ketika sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, ketika Nabi berada di Mekah. Dan kita tahu Allah tak izinkan Nabi SAW untuk mengangkat senjata di Mekah. Maka maksud jihad bukanlah perang, tetapi maksud jihad adalah pengorbanan, perjuangan dan berada pada jalan Allah Subhanahu wa taala. 4857, baca sanad dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau telah berkata bahawa Nabi SAW telah bersabda, tadammanallahu, Allah telah berjanji, liman, kepada orang yang kharaja, telah keluar, fi sabilihi, pada jalan Allah, la yukhrijuhu, dan tidaklah yang menjadikan dia keluar pada jalan Allah, illa jihadan, kecuali tujuan dia adalah untuk berjuang, bersusah payah, melakukan pengorbanan pada jalanku, ya firman Allah. Wa imanan, dan kerana kepercayaan dan keimanan kepada Allah. Wa tasdiqan birusuli, membenarkan akan rasul-rasul Allah, iaitu Nabi SAW. Fahuwa, maka orang tersebut alayya dhamin, berada di dalam jaminan Allah bahawa Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Au arja'ahu, ataupun Allah pasti akan kembalikannya ila maskanihi, ke rumahnya, alladhi kharaja minhu, yang dia telah keluar meninggalkannya, na'ilam manala, beroleh apa yang dia dapat, min ajrin, sama ada pahala, au ghanimatin, ataupun harta rampasan perang. Min ajrin au di sini kata para ulama apa dengan makna wa. Min ajrin, daripada harta rampasan perang, wa ghanimatin, dan juga pahala dan harta rampasan perang. Maka seseorang yang keluar daripada rumahnya, berada pada jalan Allah, mengajak orang kepada Allah, mendekatkan orang kepada Allah, dan tujuan dia itu tak ada yang lain,
maka Allah pasti akan masukkannya ke dalam syurga, dan apa yang dia dapat selain itu, dia akan dapat pahala dan juga harta rampasan perang kalaulah berlakunya peperangan dan sebagainya. Jelas ke jelas? Walladhi nafsu Muhammad biyadih, sabda Nabi SAW, demi zat yang nyawaku berada pada genggamannya, ma min kalmin, tidaklah seseorang yang terdapat luka, yuklamu, yang luka tersebut dia perolehi fi sabilillah, pada jalan Allah Ta'ala, illa ja'a yawmal qiyamah, kecuali dia akan datang pada hari kiamat, kahayatihi, dalam keadaan yang sama, hina kulima, sewaktu dia luka. Maka akan jadi bukti bila Allah tanya apa yang kamu buat, dia boleh tunjukkan lukanya. Launuhu, warna lukanya pada hari kiamat nanti adalah warna darah. Warihuhu, namun baunya adalah bau kasturi. Walladhi nafsu Muhammad biyadih, demi zat yang nyawaku berada pada genggamannya, laula an yashukka alal muslimin, kalaulah kerana tidak menyusahkan orang-orang Islam, sabda Nabi, ma qa'adtu khilafah sariyah, aku tidak akan ketinggalan khilafah sariyah dalam mana-mana ekspedisi. Taghzu fi sabilillahi abada, aku akan berjuang pada jalan Allah selama-lamanya. Tetapi kenapa ada keadaan yang Nabi tak pergi? Kerana Nabi nak bersama dengan orang-orang yang dia tak dapat pergi. Kerana tak ada kenderaan, kerana tak ada kewangan, kerana tak ada kekuatan, kerana uzur, kerana cacat. Maka sebab itu ada ghazwah, ada peperangan yang Nabi pergi, dan ada peperangan yang Nabi SAW tidak pergi. Nabi nak meraihkan orang yang tak dapat pergi. Sabda Nabi SAW, walakin, akan tetapi, kenapa Nabi tak boleh bawa semua orang? La ajidu sa'ah, aku tidak memiliki kemampuan, fa'ahmilahum, untuk aku beri kenderaan kepada mereka. Maksudnya Nabi tak mampu nak bagi kenderaan pada setiap sahabat yang nak pergi. Wala yajiduna sa'ah, dan mereka pun tidak memiliki kemampuan. Wa yashukku alaihim, dan mereka merasa amat-amat berat. An yatakhallafu, mereka sentiasa ketinggalan. Anni, daripadaku. Maksudnya kalaulah semua peperangan, semua ekspedisi, semua keluar ke jalan Allah Nabi pergi, maka sahabat yang tak pergi ni, yang tak ada kenderaan, mereka akan merasa sangat-sangat ketinggalan. Maka sebab itu ada yang Nabi pergi, ada yang Nabi tak pergi. Sampai ke tahap itu Nabi mengambil berat tentang perasaan para sahabat radhiyallahu anhum. Sabda Nabi, walladhi nafsu Muhammad biyadih, demi zat yang nyawaku berada pada genggamannya, lawaditu anni aghzu fi sabilillah, aku amat berharap aku dapat berjuang pada jalan Allah, fa'uktal, lalu aku syahid, summa aghzu fa'uktal, lalu aku diberi nyawa lagi oleh Allah, aku dapat berjuang lagi, lalu syahid, summa aghzu fa'uktal, aku berjuang lagi dan aku syahid. Maksudnya Nabi nak gambarkan betapa besarnya pahala seseorang syahid itu dapat, maka dia ingin kalaulah Allah izinkan untuk dia dapat nyawa berkali-kali, untuk dia syahid berkali-kali. Tetapi Allah tak izin, kecuali hanya sekali. Di sini nak menyerangkan tentang syahid. Tapi syahid itu ada syarat-syarat dia. Tidaklah berperang sesama umat Islam itu dikira syahid. Tidaklah berperang sesama umat Islam itu dikira syahid. Maka sebab itu kadangkala ada orang yang salah faham, maka kerana dia bersemangat pada waktu itu sehingga dia salah faham dan dia sebenarnya berperang sesama umat Islam, maka itu tidaklah dikira syahid. 4858 yang ini kita tidak terjemahkan. Wa bi ilay qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Quraib bin qala hadatsana Ibnu Fudail an Umarah bi hadzal isnad. 4859 masih lagi berkenaan tentang kelebihan dan ganjaran orang yang berjuang pada jalan Allah. Baca sanad dia. Maka Nabi SAW telah bersabda, takaffalallah, Allah berjanji, liman jahada fi sabilih, bagi orang yang berjuang pada jalannya, la yukhrijuhu min baiti illa jihad, yang mana tidak mengeluarkan orang itu daripada rumahnya kecuali tujuannya berjuang fi sabilihi, pada jalan Allah. Wa tasdiqu kalimatihi, niat dia keluar daripada rumahnya adalah untuk membenarkan janji-janji Allah. Bi an yudkhilahul jannah, Allah berjanji Allah akan masukkan orang itu ke dalam syurga. Maksudnya besarnya pahala orang yang berjuang, syurga adalah tempatnya. Au yarji'u ila maskanih, ataupun jika belum sampai waktunya, dia akan kembali ke rumahnya. Allazi kharaja minhu, rumah yang dia telah keluar meninggalkan sewaktu berjihad. Ma'amanala, beroleh apa yang dia beroleh, min ajrin, bersama dengan pahala,
daripada pahala dan harta rampasan perang. Tapi syurga dia tetap dapat. Cuma kalaulah dia tak dapat syahid, maka dia tetap akan dapat ganjaran pahala dan juga harta rampasan perang. 4860. Baca sanad dia. Nabi SAW telah bersabda, la yuklamu ahadun fi sabilillah. Tidaklah dicederakan seseorang itu pada jalan Allah. Wallahu a'lam, dan Allah lebih mengetahui. Biman yuklamu fi sabilih. Siapakah orang yang benar-benar cedera pada jalan Allah? Sebab ada orang yang dia berjuang sebenarnya mempunyai niat-niat yang tersendiri. Dia mempunyai niat yang bukan kerana Allah. Nak mendapat pujian ataupun nak mendapat apa. Maka sabda Nabi, orang yang benar-benar luka kerana berjuang pada jalan Allah, kecuali dia akan datang pada hari kiamat. Wajur'uhu, dan Allah jadikan lukanya yas'ab. Yas'ab bermaksud yajri munfajira. Maksudnya akan membuak-buak mengalir darahnya. Warna darahnya adalah warna darah warrihu, namun warna luka, namun bau luka tersebut, rihu miskin, adalah bau kasturi, bau yang sangat wangi. Lalu kenapa dia dibangkitkan dalam keadaan begitu? Sebagai bukti pengorbanannya yang Allah Subhanahu wa taala terima. 4861, namun bila masuk syurga, maka dia akan disembuhkan dan dia akan berada dalam keadaan yang baik-baik. 4861, baca sanad dia. Maka Nabi SAW telah bersabda, kullu kalmin, setiap kecederaan, yuklamuhul muslim, yang ditimpa, yang dialami oleh seorang Islam, kecederaan tersebut fi sabilillah, pada jalan Allah, thumma takunu yaumal qiyamah, kelak pada hari kiamat, kecederaan tersebut kahayatiha, akan berada pada keadaan kecederaannya di dunia dahulu. Iza tu'inat, sewaktu dia telah dicederakan, tafajjaru dama, akan mengalir dengan banyak darahnya pada hari kiamat. Al-launu launu dam, warnanya adalah warna darah. Wal arfu arful misk, namun baunya adalah bau kasturi. Dan Nabi SAW bersabda, walladhi nafsu Muhammad biyadih, demi zat yang nyawa Muhammad berada pada genggamannya, laula an asyukka alal mu'minin, kalaulah aku tidak merasa membebankan orang-orang beriman, maqa'attu khalfa sariyah, aku tidak akan ketinggalan pada mana-mana sariyah, apa ekspedisi, taghzu fi sabilillah, terus menerus aku akan berjuang pada jalan Allah. Walakin, akan tetapi, la ajidu sa'atan, aku tidak mendapati kemampuan, fa'ahmilahum, untuk aku memberikan kenderaan kepada mereka yang nak ikut tapi tak ada kenderaan. Wala yajidun, dan mereka sendiri tidak mempunyai sa'atan, kemampuan, fayattabi'uni, untuk mereka mengikutiku. Wala tatibu anfusuhum, dan mereka tidak berasa gembira, ayyakudu, yang mana mereka sentiasa ketinggalan, ba'di, sewaktu pemergianku. Maka sebenarnya mereka nak ikut tapi tak ada kenderaan. Sebab itu kita baca dalam Al-Quran yang mana tafidu a'yunuhum minad dama', yang mana pada sahabat yang tak dapat ikut, mereka begitu sedih sampai menangis. Tafidu minad dam'i, mereka begitu sedih sampai mereka menangis. Terus riwayat seterusnya kita tidak terjemahkan. Bahkan ada 4 riwayat berturut-turut yang kita tidak terjemahkan, 4862 sampai 64, sebab riwayatnya lebih kurang sama. Ada 3 riwayat. Wa bi ilai qala wa hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan wa Nabi Zinadi an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laula an asyukka 'alal mu'minin laula an asyukka 'alal mu'minin ma qa'adtu khilafa sariyatin bimithli hadisihim wa bihadzal isnad walladhi nafsi biyadi lawadittu anni uqtalu fi sabilillah thumma uhya. Maka dalam hadis ini Nabi beri penjelasan begitu besarnya pahala syahid. Sabda Nabi, demi zat yang memegang nyawaku pada genggamannya, lawaditu, aku berharap aku boleh syahid pada jalan Allah, kemudian aku diberikan kehidupan balik, aku syahid balik, aku diberikan kehidupan balik, aku syahid, maka bersyahid berkali-kali. Tapi Allah tak akan bagi begitu. Cuma itu adalah harapan setiap orang yang syahid. Nanti kita akan baca hadisnya, kerana besarnya pahala dan ganjaran orang yang syahid pada jalan Allah.
Bimisli hadis Abi Zur'ah an Abi Hurairah 4863. Wa bila qala wa dasana Muhammad al-Musanna qala dasana Abdul Wahhab yani Thaqafi tahwil. Wa bila qala wa dasana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala dasana Abu Muawiyah tahwil. Wa bila qala wa dasana Ibnu Abi Umar qala dasana Marwan bin Muawiyah kullum an Yahya bin Sa'id an Nabi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallam laula ana syukka ala ummati la ahbabtu alla atakhallafa khalfa sariyatin nahwa hadisihim. 4864 yang terakhir untuk sesi ni. Wa bi ila qala wa hadatsani Zuhair bin Harb qala hadatsana Jarir an Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadammana Allah liman kharaja fi sabilihi ila qawlihi ma takhallaftu khilafa sariyatin taghzu fi sabilillahi ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung balik pada jam 10.30 insyaAllah. Terima kasih semua. Jumpa lagi sebentar lagi.